Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama allamtana an nahmad, wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang saya kasihi pengurusi majlis, yang berusaha pengurusi masjid, barisan saf kepimpinannya, ashabul fadilah, tutu guru, para alim ulama, tak lupa ashabul fadilah, tutu imam, datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita rapatkan setinggi syukur pada Allah. Dan pada malam ni insya-Allah saya sengaja memilih satu tajuk, garis masa hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita untuk makrifah dan mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam episod kehidupannya insya-Allah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah firmankan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Adalah bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikutan yang terbaik bagi siapa yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya dan juga hari akhirat, dan mereka yang selalu duk sebut nama Allah banyak-banyak. Mereka yang beriman, mereka yang mengharapkan Allah dan juga hari akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya merasakan bahawa kadang-kadang kita jarang untuk menekuni sirah Nabi. Jadi pada malam ni insya-Allah, dengan waktu dan masa yang berbaki, kita mengambil sebahagian dan sejuzuk daripada kehidupan Nabi yang telah saya baca sudah hampir sebulan 2. Jadi pada malam ni kita sambung dengan apakah yang berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Pada bulan tersebut dikatakan bahawa Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha telah meninggal dunia, telah wafat. Sesungguhnya Khadijah ini merupakan salah satu nikmat besar yang dikurniakan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Khadijah telah menyokong baginda pada saat yang paling getir, memberi bantuan dalam menyampaikan risalahnya dan menyertai baginda dalam menanggung susah payah perjuangan yang begitu pahit dan mencabar, tribulasi dan mihnah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Khadijah juga berkongsi susah senang baginda dengan diri dan hartanya. Khadijah radhiyallahu anha merupakan wanita yang sangat benar dan jujur. Beliau berlemah lembut dengan suaminya ketika gelisah. Beliau seumpama hembusan angin yang membawa kesejahteraan dan kebaikan, yang menggelap tepi dahi baginda SAW yang berpeluh-peluh dengan sebab wahyu. Beliau terus kekal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh itu sebelum baginda menjadi rasul, Khadijah menghormati sifat-sifat baginda dan sikapnya yang suka memerhati dan dalam ciptaan Allah dan mengasingkan diri. Selepas baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul pula,
Khadijah turut sama menghadapi tindakan jahat musuh serta menanggung susah payah dakwah dan penderitaan dengan sebab di pulau. Kemudian beliau meninggal dunia ketika melangkaui usia 65 tahun. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan pula ketika itu berusia 50 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang beliau dengan ikhlas sepanjang hayat baginda. Ini yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Fiqhus Sirah. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wafat sebelum penetapan kefarduan salat, iaitu sebelum peristiwa Isra' Mi'raj. Ada juga yang berpendapat bahawa beliau wafat pada bulan Ramadan dan dikebumikan di Hajun atau Hujun, satu kawasan di Mekah yang masyhur di Ma'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengebumikan jenazahnya dan ketika itu belum lagi disyariatkan solat jenazah. Namun menurut Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, pendapat yang sahih ialah Khadijah radhiyallahu anha wafat 3 tahun sebelum hijrah. Ini berdasarkan daripada Siyar A'lam An-Nubala dan juga Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah oleh Hafiz Ibn Hajar. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apa yang dapat kita fahami? Pertama sekali, Khadijah radhiyallahu anha ini adalah isteri pertama baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi lampu hijau oleh Khadijah untuk berkahwin dengannya, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui bapa saudaranya Abu Talib yang ketika itu berusia 25 tahun telah meminang dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifatnya, dengan sifat-sifat yang baik. Maka akhirnya berlangsunglah perkahwinan yang kami kisahkan dalam buku ini panjang lebar. Kemudian kehidupan mereka ini bertambah serinya, di mana kalau kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan yang ada kepada Khadijah wujud dalam 4 sifat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'at li arba' limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fazfaz bizati din tariba yadaka. Hadis sahih. Perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara. Kerana hartanya, kita tengok kaya lain macam, tengok keturunannya baik-baik, tengok pada rupa parahnya cantik, tengok kepada agamanya, memang dia yang berakhlak dan beragama. Bahkan dia antara wanita pertama memeluk Islam. Sifat ini jarang berlaku pada orang. Tapi Khadijah yang menjadi isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yang Nabi pernah sebut, kamu la minar rijalu kasir walan takbul minal nisa illa 4. Lelaki yang sempurna ni ramai, perempuan yang sempurna tak ada kecuali 4 orang. Salah seorangnya dikatakan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ini dikatakan seorang yang amat cerdik. Dan kecerdikannya itu dapat dibuktikan dia seorang usahawan yang berjaya. Dia bukan sekadar nega kedai rocik kampung dia, ataupun sekadar jual-jual burger ke apa ke makanan tepi jalan. Tidak. Dia juga telah bersama-sama dengan tokoh-tokoh perniagaan lelaki yang adanya ekspor import, yang bawa bekalan pergi ke Syam, bawa balik, dan beberapa tempat yang lain. Dia adalah orang yang kaya.
Bahkan dia pernah menggaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghantar bersama Rasulullah SAW itu Maisarah. Maisarah ni bukan perempuan, lelaki, nama je macam tu. Untuk memerhati dan melihat. Apabila laporan yang diberikan oleh Maisarah kepada Khadijah radhiyallahu anha, maka makin terpautlah dia. Sehingga akhirnya dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini dikatakan orang yang pakaiannya cantik. Yalah, ibarat zaman kita gak mak dating lah. Orang yang kaya, dia suka pakai sutera hitam. Dan dia ada gelang, dia ada emas, dia orang yang kaya. Ini Khadijah radhiyallahu anha. Dan dalam sejarah menunjukkan Khadijah ini tidak pernah memberontak, membantah, membentak dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa kita juga, ngam, kengamannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk. Jadi tak ada masalah. Dia merasa senang hati dengan Rasulullah sallallahu, dan Rasulullah pun amat-amat senang hati dengan Khadijah radhiyallahu anha. Hasil perkahwinan, maka dia telah dikurniakan 6 orang cahaya mata. 2 lelaki, 4 perempuan. Dan kami sebut dalam buku ni panjang lebar, antaranya Ruqayyah, antaranya Zainab, antaranya Ummu Kulsum, dan juga Fatimah Zahra. Begitu juga yang lelaki semuanya usianya amat pendek. Iaitu yang pertama disebut sebagai Abdullah, yang kedua disebut sebagai Qasim, ada kata At-Tahir. Tapi sebenarnya itulah anak Nabi. Cumanya daripada Maryah Al-Kibtiyah, dia dapat seorang lagi anak yang diberi nama Ibrahim. Anak-anak Rasulullah SAW, putera-puteri, mati sebelum Rasulullah SAW wafat. Kecuali seorang saja, lebih kurang 6 bulan selepas wafat baginda, iaitu Fatimah Zahra. Khadijah radhiyallahu anha amat kasih pada anak-anaknya dan sayang, sehingga ketika Zainab radhiyallahu anha, Zainab ni orang Arab ni biasa, kalau anak perempuan nama Zainab ni banyak. Kalau kita baca dalam sejarah, banyak nama Zainab. Anak Nabi ada nama Zainab, cucu Nabi ada nama Zainab. Isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, kalau tak silap nama Zainab, banyak. Kadang-kadang bila mana mereka datang bertemu Nabi, Nabi tanya siapa? Siapa ni? Dia kata Zainab. Nabi jawab Ayyuz Zayanib. Zayanib tu maknanya plural kepada Zainab. Zainab hak mana seorang? Ramai sangat nama Zainab. Mana nama tu nama popular. Bila Zainab kahwin Khadijah, macam mana? Dalam majlis tersebut, dia ambil kalung di lehernya sendiri. Dia buka, dia sangkut dan dia letak kepada putrinya. Lambang kasih seorang ibu kepada anaknya. Tuan-tuan, dalam perang Badar, masa tu syariat Islam masih benar orang Islam nikah dengan orang bukan Islam. Belum dikuat-kuasakan lagi, tak boleh. Zainab Islam, duduk di Mekah. Suaminya Al-As kafir, pergi perang, lawan Rasulullah, lawan tok tua, kalah. Dan dia termasuk dalam 70 orang yang ditawan dalam perang tersebut. Maka syariat Islam ketika itu, Nabi telah buat keputusan dengan 3 keputusan. Keputusan yang pertama, mana-mana yang boleh bayar, bayar. Bayar dendaan ataupun tebusan. Yang tak boleh bayar, pandai mengajar, sila mengajar 10 orang anak orang Madinah membaca dan menulis.
Yang tak kaya dan tak pandai belajar, mengajar, dia kena bersumpah tidak akan memerangi umat Islam selama-lamanya. Tuan-tuan, Zainab bila tahu suaminya macam itu, dia telah kirimkan kalung untuk menebus suaminya. Bila kalung tu berada depan Nabi, Rasulullah menangis, tuan-tuan. Sebab Rasulullah tengok perjalanan kalung tu daripada leher isteri yang dikasihi kepada putrinya Zainab, menyebabkan para sahabat semua terkejut dan akhirnya bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa ini?" Rasulullah teringat kepada Khadijah. Rasulullah teringat bila tengok kalung tersebut. Akhirnya mereka kata, tak apalah, kita serahkan semula kalung tersebut kerana Khadijah radhiyallahu anha. Bukan setakat itu, Nabi ni tuan-tuan, betapa kasihnya dia kepada Khadijah. Khadijah ni ada adik perempuan. Adik perempuan ni rupa macam Khadijah. Ya, kadang-kadang kakak dengan adik lebih kurang sama. Pernah datang rumah Nabi, Nabi suka sangat hari tu. Dia jadi teringat kepada nostalgia dia dengan Khadijah. Pernah dalam riwayat dalam kitab Al-Wafa. Al-Wafa ni maknanya kitab tunai janji ataupun balas budi, lebih kurang maksud, menceritakan bagaimana seorang perempuan yang begitu akrab dengan Khadijah. Zaman Khadijah radhiyallahu anha hidup, dia selalu sama. Bila Rasulullah SAW wafat, dia pergi rumah Nabi. Dia cerita dia kawan Khadijah. Rasulullah SAW ni suka dan girang yang amat. Inilah Khadijah radhiyallahu anha. Bila mana sampai kota Madinah, kadang-kadang Nabi ni dapat daging. Cara Nabi bila dia dapat daging, dia suruh isteri dia masak. Dia akan kata kepada isterinya, banyakkan kuahnya. Kemudian daging tu peracur. Kemudian boleh letak, dia letak dalam bekas-bekas. Lalu dia beritahu, ini untuk kawan Khadijah yang pertama, ni kawan Khadijah kedua, ni kawan. Banyak kawan Khadijah. Networking bagus Khadijah ni. Dia bagus, dia orang yang hebat. Sehingga isterinya mengata, ya Rasulullah, apa lebihnya Khadijah? Nabi cukup sedih dan Nabi bagi tahu, Khadijah lebih daripada kamu kerana 3. Pertama, ketika mana orang kufur dan tidak beriman kepadaku, Khadijah beriman. Kedua, ketika mana orang menyerangku, maka Khadijah lah yang backup. Dia bukan backup dengan mulut, tuan-tuan. Mulut tu boleh dah backup, tapi dia orang kaya. Jadi dia mempunyai harta yang banyak, menyebabkan dia boleh bagi. Dia boleh suruh orang tolong backup Rasulullah SAW dan pelbagai cara. Dan yang ketiga, dengannya aku dapat anak, tidak dengan isteri-isteriku yang lain, kecuali Maria Al-Qibtiyah. Itulah mulianya Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha ini dikatakan bagaimana cara fikiran dia bila mana Nabi ketika mana usia mula menjejak 40 tahun suka berkhalwah. Khalwah ni mengasingkan diri di gua Hira atas bukit An-Nur, orang panggil Jabal Nur. Dia akan pergi 2-3 hari, sudah habis bekalan dia balik. Dia akan pergi pula 2-3 hari, bukan pergi belajar sebab masa tu tak ada benda belajar, bukan pergi ibadat sebab masa tu syariat tak turun pun lagi, tapi dia akan memikirkan. Dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah dikatakan bahawa Khadijah radhiyallahu Aisyah meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannas. Bila sebut yatahannas, dia terjemah dengan yata'abbad. Apa makna? Beribadat dengan cara fikir alam ni.
Begitulah yang dia buat sehingga hampir 6 bulan. Kemudian datangnya wahyu pertama, 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang ini pun saya telah syarah panjang dalam siri ceramah berkenaan tajuk turunnya wahyu. Jadi tuan-tuan, Khadijah bila mana Rasulullah SAW pulang, yang sebut dasiruni, dasiruni, satu riwayat zammiluni, zammiluni, dengan makna selimutkan aku, hampir demam, dia telah selimutkan Nabi. Dan dia beri satu ucapan yang cukup hebat, kalla la yukhzikallahu abada, innaka la tasilur rahim wa taqrid duyuf wa tu'inu ala nawaibil haq. Dia puji Nabi. Dia kata, tidak sekali-kali kanda Allah tak akan hina kamu. Kamu buat baik-baik belaka, kamu sambung silaturahim, kamu memuliakan tetamu, kamu tolong orang susah, wa tu'inu ala nawaibil haq, kamu buat semua. Ini seorang isteri yang baik. Sebab itu saya katakan Khadijah ini Allah utuskan kelebihan yang ada padanya untuk berkhidmat kepada nabinya, utusan yang luar biasa. Jadi Nabi tak rasa ni, dan dia tahu seorang suami kalau sekadar isteri saja duk sebut-sebut ni tak legi, tak makan cekok. Jadi macam mana? Dia bawa bertemu dengan Warakah bin Naufal, iaitu anak pak saudara dia, setengah kata sepupu, setengah kata pak saudara, mana ada kekeluargaan. Warakah ni salah seorang daripada orang yang memahami bahasa Ahlul Kitab dan mengaji. Dia tak ramai masa tu, ada kata 4 orang sahaja. Salah seorangnya Warakah yang sudah tua, salah seorangnya Zaid ibn Amru. Jadi Warakah ni bila dengar, dia kata, haza namus, ini adalah Jibril yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelum kamu. Akhirnya barulah lega Rasulullah SAW. Ini sikap Khadijah radhiyallahu anha. Tak cukup dengan itu, kita tengok Khadijah radhiyallahu anha ini, dia tetap percaya pada suaminya, dia tetap tolong kepada suaminya. Akhir sekali dalam episod hidupnya, datang Jibril alaihi salam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi, sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepada kamu wahai Khadijah, dan kamu diberikan sebuah istana mahliga yang cantik dalam syurga Allah. Dia dalam Islam kita dapati ada beberapa sahabat yang Nabi tuding jari secara khusus sebagai ahli syurga. Tak ramai, tapi kalau kira ratus juga. Hak seorang-seorang ada, siapa pula dengan hak secara jumlah, hak secara sifat ada. Antaranya hadis yang masyhur, Nabi bersabda, Abu Bakr asyaratun fil jannah, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Abdurrahman fil jannah, wa Talha bin Ubaidillah fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa' fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah. Nabi sebut, aku nak rayak kepada kamu ada 10 orang ahli syurga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'id, begitu juga Talha kita sebut dah tadi, begitu juga Abu Ubaidah Al-Jarrah. Semua ni ahli syurga Nabi sebut. Tapi Nabi sebut juga dalam hadis yang lain yang menunjukkan ahli syurga. Macam Nabi sebut tentang ahli Badar. Nabi kata, ya ahla Badar, i'malu ma syi'tum. Wahai ahli Badar, buatlah apa yang kamu nak buat, Allah ampun dosa kamu semua. Nabi SAW sebut tentang
Golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Yadkhulu min ummati sab'una alf al-jannata bighairi hisab. Ada 70,000 orang di kalangan umatku masuk syurga tanpa hisab. Mereka tanya, siapa ni? Adakah orang mula berhijrah? Orang mula masuk Islam daripada nombor 1 sampai nombor 70,000? Nabi kata tidak. Humul lazina la yatatayyarun wala yarkun wala yastarkun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifatnya mereka yang tidak tenung nasib, tidaklah percaya kepada apa, dan tidaklah minta japis kapah dengan orang ini, tapi mereka tawakal kepada Allah. Sahabat bernama Ukashah Ibn Mihsan berkata, ya Rasulullah, doakan saya. Nabi kata, kamu salah seorang. Kamu salah seorang. Sahabat lain pun kata, saya juga. Nabi kata, sabar kakak Ukashah. Ukashah saja yang mendahului kamu. Orang lain tak boleh, tawaran satu je lah. Offer tu. Orang lain kena ikut apa yang telah disebut prasyarat Nabi SAW. Jadi Khadijah ni Rasulullah SAW amat sayang. Dan begitulah Allah SWT sebut. Itulah peranan Khadijah radhiyallahu anha. Makanya baik misali rumah tangga Rasulullah SAW yang dibina dengan Khadijah penuh dengan kedamaian, dan kita tak baca dalam sejarah pun Nabi condemn, Nabi kritik, Nabi tak puas hati kepada Khadijah radhiyallahu anha. Inilah salah seorang isteri yang baginda amat mengasihinya. Semasa dengan Khadijah, Nabi tak pernah kahwin selain daripada Khadijah sahaja. Itulah gambaran cintanya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kita tengok pada Syawal tahun ke-10 kenabian, begitu juga Nabi telah berkahwin dengan Saudah. Rasulullah SAW maknanya dia tak lama. Khadijah mati bulan Ramadan, bulan Syawal dia menikah dah. Ada sebab lah. Sebab kajian dibuat menunjukkan Nabi berkahwin ni ada sebab. Sebab-sebab itu kadang-kadang dia bukan kita kata seks nombor 1, tak. Kerana dapatan dia menunjukkan isteri Nabi yang dara dia kahwin seorang je, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain semua janda. Bahkan Khadijah pun janda. Menunjukkan bahawa, dan kadang-kadang tua, bukan muda. Ada sebab-sebab yang lain yang Nabi kahwinnya, iaitu Nabi berkahwin dengan Saudah. Saudah merupakan antara wanita terawal yang memeluk Islam dan pernah pergi ke Habsyah semasa penghijrahan kedua. Dia pergi ke Habsyah. Mana Saudah ni orang Mekah, orang Muhajirin daripada Mekah. Bahkan dia telah melakukan hijrah bersama suaminya. Hijrah ke Habsyah 2 kali. Sekali lebih kurang dalam 12 orang. Kali kedua lebih kurang dalam 80 orang lebih. Akhirnya berlakulah dialog ketika itu, menyebabkan akhirnya Raja Najasyi bela orang Islam, selamatkan orang Islam. Saudah ini dikatakan suami beliau meninggal dunia sama ada di Habsyah atau setelah pulang ke Mekah. Lepas pulang tu dikatakan mati, atau masa duduk di sana meninggal. Jadilah dia janda. Nama penuh beliau ialah Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdul Syam bin Abdul Wud bin Nasr bin Quraisyiyah Al-Amiriyah. Sebelum berkahwin dengan baginda, beliau telah berkahwin dengan As-Sakran bin Amr, adik-beradik kepada Suhai ibn Amr Al-Amiri. Suhai ini seorang pemidato yang hebat, cerdik, yang telah menjadi juru bicara orang kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada tahun 6 Hijrah. Beliau adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi SAW selepas Khadijah, dan baginda bersama dengannya selama kira-kira 3 tahun atau lebih, sehingga baginda menikahi Aisyah radhiyallahu anha
justru ini menjadikan beliau sebagai isteri kedua baginda selepas Khadijah radhiyallahu anha. Saudah radhiyallahu anha terkenal sebagai seorang yang pemurah. Tuan-tuan, kalau kita tengok perangai sifat isteri-isteri Nabi adalah sifatnya pemurah. Khadijah tak sekira lah, pemurah tuan-tuan. Dan ini yang diajar oleh Nabi. Nabi salah satunya, dia telah mengekspor perangai sifat pemurah tu kepada sahabat-sahabat semua. Nabi sebut al-jannatu darul asqiya, syurga itu bagi tempat tinggal pemurah dan dermawan. Dan Nabi disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sepemurah-pemurah manusia. Bahkan disebut dalam hadis lebih pemurah daripada karihil mursalah, seperti angin yang sedang bertiup. Nabi lagi pemurah. Satu contoh cukup. Bagaimana datang seorang lelaki yang baru memeluk Islam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya nak pulang ke tempat saya. Berilah saya kambing seekor untuk saya buat jamuan kepada penduduk kampung saya." Nabi tengok selembah kambing, Nabi kata, "Semua selembah kambing ni kau ambil lah." Dia balik tuan-tuan, terus dia berucap dengan kaumnya seraya berkata, "Ya kaum, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqah." Wahai kaum, kamu semua pakat masuk Islam lah belaka, kerana PA perangai Muhammad, dia beri, dia tak takut fakir. Itulah pemurahnya. Pemurahnya Nabi terikut-ikut oleh isteri-isteri baginda. Salah seorangnya Saudah. Saudah ni pemurah orang. Aisyah pemurah orangnya. Begitu juga kita kata Hafsah pemurah orangnya. Semua tu menzahirkan sifat-sifat kepemurahannya. Berhenti dulu ke? Beri lalu azam? Atau terus? Terus. Okay. Ni siapa pukul apa? Pukul 12 boleh? Ni tebal lagi kita ni, dah habis baru 2 tajuk. Saya minta masa 10 minit saja lagi, boleh? 10 minit saja lagi, insya-Allah. Jadi Saudah ni, isteri baginda yang kedua ni, terkenal dengan sifat seorang yang pemurah. Diceritakan bahawa Umar menghantar kepadanya sebuah karung makanan berisi sejumlah dirham kepada Saudah. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, bila dia jadi khalifah, antara orang yang dia jaga ialah ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi. Dia akan hantar bila dapat harta ghanimah perang, dia akan hantar. Dan dapatlah giliran Saudah ni sejumlah duit dirham seguni, banyak tuan-tuan. Lalu Saudah bertanya, "Apakah ini?" Mereka menjawab, "Sejumlah dirham, mungkin 1,000, 2,000, 2-3,000 dirham." Banyak tuan-tuan, banyak. Beliau bertanya lagi, "Dalam karung seperti ini, karung berisi kurma?" Setelah itu beliau mengagihkannya. Dia ambil, dia bagi semua. Kata pemurah isteri Nabi. Perangai seperti ini saya telah sebut dalam buku Keajaiban Sedekah. Banyak kisah-kisah orang yang pemurah di sini dan kelebihan-kelebihannya. Tapi masa tak sempat kita nak kisahkan. Tapi pemurah memang luar biasa. Saya teringat dalam buku ni satu kisah pelik. Saya nukilkan seorang doktor perubatan yang hebat. Namanya Dr. Khalid bin Jubair. Tuan-tuan balik search dalam YouTube, nama tu ada. Dia janggut panjang, dia orang Arab lah. Kalau dengar dia ceramah, dia doktor perubatan, tapi dia ceramah bahagian agama cukup baik, terutamanya motivasi kesedaran. Salah satu daripada ceramah dia, tajuknya lebih kurang berkenaan dengan orang pemurah. Lalu dia cerita, siapa doktor ni, dia kata Gubernur di Saudi, kata sila Amir Sultan, telah mengirimnya pergi ke Morocco.
Sampai di Morocco, dia duduk di Morocco. Tujuannya adalah untuk merawat orang-orang sakit di sana secara percuma. Jadi dia pun pergi. Sampai di sana, keperluan tak cukup. Bila tak cukup ni, dia pun susah hati macam mana nak buat. Tak cukup. Amir Sultan ni, dia telefon, kirim duit. Tak cukup. Jadi dia pun kerja dah. Yalah, kita equipment perubatan mesti kena ada. Ni lebih kurang ni. Jadi dia pun telefon. Kawan ni kata tawakal pada Allah. Tiba-tiba datang seorang muda. Dia kata, doktor nampak susah hati sangat. Dia kata susah sebab dia ni. Doktor nak tak bertemu dengan seorang yang sifat pemurah. Dia kata nak, beri nombor. Dia pun telefon. Orang tu kata datang. Rupa-rupanya dia antara orang yang kaya di Morocco. Bila sampai, ni cara orang kaya betul lah. Dia tengok saja doktor ni duduk, tak ada betang pun dia punya project paper tu. Dia kata tak apa, kita bagi 1 juta. Panggil kerana sekretariat, bagi dia cukup 1 juta kata dia. Terkejut kawan ni, ingat nak dah 100,000 lah. 50,000, 60,000, 1 juta. Lalu dia kata apa? Ni bahasa seorang kaya betul. Ceritalah bahawa tidak aku bagi kepada kamu 1 juta, melainkan akhir minggu ni aku akan dapat 3 juta. Dia punya yakin tu, kadang-kadang yakin kuat pada Tok Imam, pada ustaz. Kita tak beryakin. Lalu bila sebut macam tu, kawan ni, ya ke tak? Dia kata, cerita. Jangan, wallahi, peristiwa ni bukan sekali berlaku pada aku. Banyak kali. Dan aku anggap diriku ni sekadar pemegang harta dan amanah Allah. Dia kata, aku ada 4 orang anak. Setiap orang anak mereka ni, aku beri dia sebuah syarikat, sebuah kilang. Bukan kerja kilang. Kilang tu punya. Seorang-seorang. Dan mereka mendapat keuntungan yang banyak. Ada pun wakaf yang dia lakukan amat banyak. Apa dia buat? Antaranya dia wakaf bangunan untuk pesakit dialisis, cuci buah pinggang, yang perlu dilakukan. Dia wakaf 20 hospital. Kita sebiji pun payah. 20 hospital. Begitulah aku lakukan. Dan semua ini adalah rezeki yang Allah kurniakan padaku. Saya sebut dalam buku Keajaiban Sedekah. Tuan-tuan, nak ceritanya, sifat pemurah seperti Saudah ini telah mengalir di kalangan ummah. Dan isteri-isteri yang lain pun samalah. Ini yang berlaku. Saudah akhirnya meninggal dunia di kota Madinah pada akhir pemerintahan Umar Al-Khattab. Umar meninggal 23 Hijrah. Dikatakan beliau meninggal dunia pada tahun 54 Hijrah dan meninggal dunia dan pendapat ini dipilih oleh Al-Waqidi. Ada juga kata tidak lama lagi umur dia. Tapi yang masyhurnya pada zaman pemerintahan Umar ibn Al-Khattab. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok di mana Saudah ini adalah salah seorang daripada isteri baginda Salam yang lama, yang awal-awal selepas daripada Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah pada malam ni nak bincang berkenaan dengan sejarah garis masa hayat Rasulullah SAW ni. Boleh tengoklah dalam buku ni, banyak isu-isu yang telah saya sebut. Termasuklah kalau kita tengok bagaimana Nabi membina baiti jannati, rumahku syurgaku, yang mana kisah-kisah Nabi dengan isterinya, dan juga hafazan Al-Quran atau bacaan Quran saya sebut. Termasuklah isu-isu semasa seperti kalimah Allah dengan nama Allah, saya syarahkan. Dan buku yang antara saya sayang, inilah doaku, yang boleh kita amalkannya. Sekali lagi saya mohon maaf, bahasa yang saya guna tidak sesuai dengan khalayak sini. Tapi insya-Allah satu masa nanti bolehlah kita bincang dengan lebih panjang lagi tajuk-tajuk yang lain
yang akan memberi sebuah kefahaman kepada agama kita insya-Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.